Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi Jumaat ini dapat lagi kita bertemu. Kita dapat menyambung ayat yang berikutnya dalam surah Al-Insan. Moga-moga pertemuan kita pada pagi ini diberikan rahmat, diberikan berkat oleh Allah daripada permulaan sehinggalah kepada penghujungnya. Kita masuk kepada ayat yang ke-11, muka surat nombor 92 bagi nota yang bercetak. Siapa yang merujuk dalam secara soft copy, slide nombor 184. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا فوقاهم الله, maka Allah melindungi mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah golongan al-abrar yang Allah telah tunjukkan. Mereka ini ketika memberikan makanan, mereka ini sentiasa mempunyai perasaan yang takut kepada hari kiamat, yang hari kiamat ini segala sudut penuh dengan kesengsaraan, kepayahan, dan hari kiamat boleh menyebabkan adanya manusia, wajah-wajah mereka menjadi takut, muram, berduka cita. Maka apa yang mereka takutkan itu Allah telah memakbulkan. Maksudnya Allah melindungi mereka syarra dzalikal yaumi, daripada kesusahan yang ada pada hari itu. Kerana kita sedia maklum, hari kiamat pemiliknya adalah Allah Azza wa Jalla. Seperti mana kita baca dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, pemilik, penguasa bagi hari kiamat. Maka hanya Allah sahajalah yang boleh memberikan kemudahan, kesenangan kepada mana-mana manusia. Kemudian Allah mengatakan lagi, walaqahum nadhrah, dan Allah telah memberikan kepada mereka nadhrah, keceriaan, wasurura, dan perasaan riang gembira. Dalam ayat nombor 11 ni Allah Ta'ala menyebut ada dua perkara sebenarnya. Yang pertama, Allah hilangkan dulu perasaan takut tu. Allah hilangkan dulu mana-mana rasa susah itu di hari kiamat. Yang kedua, setelah Allah hilangkan perasaan takut, perasaan gusar itu, maka Allah beri kepada mereka nadrah, keceriaan, wasurura, kegembiraan. Apa itu nadrah dan apa itu surura? Kita lihat apa yang diulas oleh Al-Imam Ibn Katsir pada muka surat yang ke-93. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah mengatakan, maksud ayat fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum, maknanya Allah menguniakan kepada mereka
perasaan rasa aman daripada apa yang mereka takut-takutkan semasa di dunia. Mereka duk fikir hari kiamat, walaupun dah buat amal soleh ni seperti memberi makan, memberi yang terbaik, tapi mereka duk fikir tentang macam mana hari kiamat yang penuh menakutkan. Maka apabila tibanya hari kiamat, Allah beri perasaan rasa aman kepada mereka. Maksud walaqahum nadrah, kata Ibnu Katsir, sebenarnya ceria itu adalah di wajah-wajah mereka. Apa maksud wasurura? Riang gembira itu maksudnya adalah di dalam hati-hati mereka. Okey, maknanya di hari akhirat nanti ada manusia muka dia nampak gembira sangat dan hati dia penuh dengan riang gembira. Kenapa Allah sebut pada muka dan pada hati? Kata Ibnu Katsir, ini kerana jika hati itu sudah riang gembira, maka wajah pun akan memaparkan kegembiraan itu. Okay, ini dia panggil kaedah yang kita sedia maklum lah. Sebab tu kalau kita tengok ada orang mukanya sedih je, mesti ada sesuatu di dalam hatinya. Begitu. Tapi tak apa, biar dekat dunia ni kita nampak takut saja. Kita jadi orang yang gusar, memikirkan macam mana nak lalu alam barzah dia lagi, alam akhirat. Tetapi di hari akhirat, wajah kita akan berseri-seri buat selama-lamanya, dan hati kita akan rasa tenang, penuh dengan riang gembira. Kalau tuan-tuan nak tengok dalam ayat lain, ada Allah sebutkan dalam surah Abasa ayat 38 dan 39, Allah ada menyebutkan tentang wujuhu yawma idzin musfirah. Ada wajah-wajah pada hari itu berseri-seri kerana dia gembira sangat. Dhahikatum mustabshirah, mereka ketawa lagi riang gembira. Nak dapat nombor 11 ni, syarat dia apa? Kena ambil balik nombor ayat yang sebelum itu. Sebab itu kalau saya ada satu nota dekat sebelum ayat 11 tu, kita pernah lalui pun hadis ini dekat dunia ni, seperti mana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Hakim, manisnya dunia yang kita lalui ini. Kalau kita rasa dunia ni macam syurga, kita ikut hawa nafsu, fikir gembira saja, maka nanti di hari akhirat kita akan dapat rasa pahit dia. Tetapi kalau dekat dunia kita rasa pahit, maka kita akan dapat rasa manisnya di hari akhirat. Maknanya apa? Dunia ni dia bukan tempat kita boleh buat sesuka hati, bukan tempat untuk kita bergembira sesuka hati. Tetapi dunia ni adalah medan ujian. Kita kena apa? Kita kena bersusah payah. Kita kena lawan hawa nafsu kita. Jadi moga-moga di hari akhirat Allah membalasnya dengan perasaan gembira, dengan ceria dan sebagainya. Jadi apa pelajaran yang kita boleh ambil daripada ayat yang ke-11 ini? Yang pertama, kita pun sudah sedia maklum, golongan al-abrar akan mendapat nikmat perasaan rasa aman dan gembira di hari yang penuh dengan kesulitan. Nombor 2, wajah gembira berpunca daripada hati yang tenang. Ada 2 ayat lain di dalam surah yang lain yang Allah menyebutkan nanti ada manusia huru-hara di hari kiamat, Allah berikan perasaan aman kepada mereka. Tuan-tuan boleh rujuk dalam suratul Al-Anbiya ayat 103, dan tuan-tuan juga boleh rujuk dalam surah Al-An'am ayat nombor 82. Jadi alhamdulillah,
Kita selesai ayat yang ke-11 dan nanti kita akan masuk kepada ayat yang ke-12 pada minggu berikutnya. Jadi sebelum kita masuk kepada tajuk tambahan kelebihan-kelebihan sedekah, izinkan saya untuk menghubung kaitkan di antara ayat 11 dengan ayat-ayat yang sebelum ini. Kalau kita perasan, kalau kita masih ingat, ada dua tempat di dalam surah Insan ni yang Allah menyebut golongan abrar ni, golongan orang yang banyak buat kebaikan dekat dunia ni, ada dua tempat yang mereka ini takut kepada hari kiamat. Betul tak? Ada dua tempat. Sebelum ni kita belajar tentang ayat yang kita jumpa ayat yang Allah mengatakan hari kiamat itu apa dia? Penuh dengan apa? Dengan kesulitan. Lepas tu ulang balik semula pada ayat yang sebelum ini. So ada dua kali. Lepas tu kalau kita teliti sedikit, kita dapati perasaan takut kepada hari kiamat tu dia datang setelah mereka buat amal. Sepatutnya kalau kita dah buat amal, kita tak perlulah takut. Yang kita kena takut kalau kita tak buat amal. Tetapi mereka buat amal, seperti mereka sanggup korbankan apa yang mereka suka untuk dahulukan orang lain. Sepatutnya alhamdulillah kita kena ceria. Sebab apa? Sebab kita dah buat amal dah, bukan kita tak buat amal. Tetapi kenapa Allah letakkan selepas dia beri makan apa yang dia suka, dia korbankan apa yang dia suka itu kepada orang lain, kemudian dia takut? Kata para ulama, ayat itu menunjukkan bahawasanya kalau kita buat amal, lepas kita buat amal, kita sepatutnya tak boleh rasa gembira. Sebab apa? Antara yang kita bimbang adalah amal yang kita buat tu Allah tolak. Betul tak? Kita semayang pagi ni, boleh tentu Allah terima. Kita puasa, kita sedekah, sepatutnya orang yang benar-benar beriman, dia kena, lepas dia buat amal, dia kena ambil satu sifat, dia rasa takut. Amal aku ni Allah terima ke Allah tak terima? Ada tak kita fikir macam tu? Kita sepatutnya apabila kita buat amal, kita kena ada perasaan takut. Takut amal kita buat ni Allah tolak. Itu sepatutnya. Sebab itu kalau kita baca kisah-kisah para ulama dulu, mereka ni kalau mereka 6 bulan mereka tunggu Ramadan sampai. Bila nak Ramadan ni mereka tunggu. Masuk Ramadan mereka buat amal. 6 bulan berikutnya mereka duk fikir tentang apa? Amal ni Allah terima tak? Amal ni Allah terima tak? Macam tu. Kita sepatutnya ada perasaan macam tu. Contoh yang paling mudah sekali, selepas kita bulan Ramadan, kita masuk 1 Syawal, apa zikir yang selalu diulang-ulang pada pagi Syawal? Ingat tak orang-orang dulu dia zikir apa? Dia bukan macam kita menyanyi. Orang dulu zikir apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Maksud dia apa? Semoga Allah menerima amal kami, amal kamu. Semoga Allah menerima amal kami, amal kamu. Itu yang mereka ulang pada pagi 1 Syawal. Sebab apa? Sebab mereka bimbang duk pulun buat amal pada bulan Ramadan, tarawihnya, baca Qurannya, sedekah dia, jamu orang buka puasa dia. Mereka bimbang kalau amal itu Allah tak terima. Jadi kita orang beriman ni sepatutnya walaupun kita dah selesai solat, kita mesti minta kepada Allah supaya Allah terima amal tu. Sebab kalau kita fikir amal itu, kalau kita ada perasaan takut amal itu ditolak, akan menyebabkan kita akan buat lagi. Kita akan rasa, kalau Allah tolak amal aku ni macam mana? Aku kena buat lagi. Dia macam tu. Dia akan jadi manusia yang dia rasa tak puas sebab dia bimbang. Kalau amal aku pagi ni Allah tolak macam mana? Aku kena buat lagi amal tu hari esok.
Dia fikir lagi, sudah akan buat lagi hari esok sampailah dia mati. Itulah sifat yang perlu ada bagi setiap orang yang beriman. Dia kena mengharap pada Allah terima amal dia. Dalam masa sama dia takut kalau amal dia, solat dia pagi ni ada kekurangan, mungkin Allah Ta'ala menyebabkan dia akan solat lagi, dia akan baiki lagi. Itulah kehidupan orang yang beriman. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, sedikit kupasan hubung kait di antara ayat dengan ayat. Jadi kita masuk kepada satu tajuk tambahan sebelum kita pergi kepada ayat yang ke-12. Dan tajuk ini saya tak cerita panjang lebar, saya cuma sebut saja satu persatu. Ketajuk ni saya perlukan waktu yang agak panjang untuk menerangkan. Baik, kita ambil sedikit tajuk tentang kelebihan-kelebihan sedekah. Kenapa kita pilih tajuk ni? Yang pertama, tuan-tuan masih ingat lagi dalam surah Yasin tempoh hari kan ada Allah minta kepada orang kafir bagi makan kan, anut'imu man law yasha'ullah tu. Mereka kata apa? Kalau Allah tu nak bagi dia pemakan, tentulah mereka tak susah. Lepas tu kita belajar dekat surah As-Sajadah pagi tadi, kita baca ayat nombor 16 kan. Lepas kita sujud sejadah, lepas tu kita bangkit, ayat yang mereka buat apa? Mereka membelanjakan sebagian harta apa yang Allah telah infakkan. Begitu juga surah Insan, Allah menyebut tentang memberi makanan. Jadi semua itu termasuk di bawah tajuk sedekah. Baik, kelebihan sedekah ni, nombor satu, ia adalah bukti kepada seorang itu dia beriman kepada Allah. Jadi kalau nak tanda bukti awak beriman tak, maka bukti dia boleh dipaparkan dengan sedekah. Okey, saya tak akan sebutkan perincian dalil dia, tuan boleh lihat setiap satu kelebihan saya telah letakkan bersamanya adalah dalil, hujah dia. Saya cuma sebut sebentar lalu saja. Okey, yang kedua, kelebihan sedekah ni dia boleh menyempurnakan infak wajib kita, macam zakat. Zakat kita nak tampung kekurangan dia, buatlah sedekah sunat. Baik, kemudian yang ketiga, sedekah ini dia dapat membersihkan dan menyucikan jiwa. Nak bersih jiwa, antara daripada sifat bakhil dan sebagainya, keluarkanlah sesuatu untuk disedekahkan. Kemudian yang keempat, dapat menghapuskan kesalahan yang kita lakukan pada Allah Azza wa Jalla. Lagi banyak kita sedekah, lagi banyak dosa itu dapat dihapuskan. Kemudian yang kelima, sedekah dapat menyelamatkan kita daripada sifat bakhil. Sifat bakhil. Sebenarnya setiap kita ni ada perasaan cinta kepada harta. Tak ada siapa tak cinta pada harta. Itu yang menyebabkan kadang-kadang ada rasa berat sikit. Jadi apabila kita boleh sedekah, kita boleh latih diri kita supaya keluar daripada sifat bakhil. Kita rujuk dalam ayat yang saya nyatakan. Nombor 6, orang yang sedekah ini Allah akan melipat gandakan pahalanya, seperti mana sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai mengandungi 100 biji. Okay. Kemudian yang nombor 7, sedekah ini dia boleh mengubati penyakit jasmani, seperti mana hadis riwayat Abu Syekh. Ada ulama melemahkan hadis ni, ada ulama kata hadis ni kita boleh gunakan sebagai dalil, sebagai hujah untuk kempen orang supaya bersedekah. Yang ni juga penting. Kalau kita sakit nak berubat, maka ambil jalan juga dengan sedekah. Kalau ikut pada hadis ni, Nabi kata apa? Ubatilah orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Kemudian nombor 8, sedekah dapat membersihkan harta orang yang berniaga. Sebab apa? Orang berniaga ni kerja dia apa? Duduk kempen dia, beli tuan, barang ni elok, sampai kadang-kadang dia terpaksa menipu. Betul tak? Jadi cara nak bersihkan rezeki yang tak halal tu, dia kena sedekah. Kemudian yang ke-9, dia dapat memadam kepanasan alam kubur. Alam kubur ni gelap, panas dia, maka ia boleh disejukkan dengan sedekah berdasarkan hadis riwayat At-Tabrani.
Nombor 10, sedekah boleh menyelamatkan diri kita daripada kepanasan matahari semasa kita berada di padang mahsyar. Orang ramai peluhnya turun bercurah-curah. Ada yang peluh dia Masya Allah, kalau kita baca dalam hadis tu, ada orang peluh dah sampai ke mulut dah hampir lemah dah. Tapi ada orang yang beriman ini, Allah Ta'ala lindung dia daripada kepanasan matahari. Disebabkan siapa? Kalau kita baca hadis riwayat Ahmad tu, Nabi kata apa? Sesungguhnya naungan seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekah dia. Sedekah dia. Yang nombor 11, sedekah boleh melindungi seseorang itu daripada api neraka dia. Sebab tu dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi cakap apa? Nabi kata, peliharalah diri kamu daripada api neraka walaupun hanya dengan sebelah biji tamar. Nabi kata, kalau sebelah biji tamar ni kau boleh gunakan untuk elak dari neraka, kata Nabi, kau sedekahkan. Jadi sedekah ini dapat dinding kita daripada api neraka. Nombor 12, sedekah merupakan di antara amal yang Allah berikan keampunan dan Allah bagi pahala yang sangat besar. Yang ini tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Ahzab ayat nombor 35, dekat kalimah was-sadiqina was-sadiqat. Lepas tu ambil yang hujung sekali ayat tu, Allah kata apa? A'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Itu dia punya kelebihan dia. Kemudian yang ke-13, orang yang sedekah ini dia mendapat rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Nak masuk syurga perlu rahmat Allah. Tak ada orang masuk syurga kerana amal. Tapi kalau kita sedekah, Allah bagi rahmat. Ini berdasarkan hadis Nabi riwayat Al-Bukhari. Nabi kata Allah tidak merahmati seseorang yang tidak menyayangi orang lain. Kalau dia tak ambil berat tentang orang lain, dia tak ada sifat rahmat. Allah pun tak rahmat pada dia. Yang ke-14, orang yang bersedekah ni dia boleh memasuki salah satu daripada pintu syurga yang 8, iaitu pintu sedekah. Dia ada laluan khas, dia masuk ke dalam syurga. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi kata sesiapa di kalangan ahli sedekah, maka dia akan dipanggil melalui pintu sedekah. Okay, apabila sebut sedekah, tuan-tuan, dia termasuklah makna zakat, dia termasuklah makna sedekah sunat, dia termasuklah tuan-tuan nafkah tu. Tuan-tuan bagi nafkah pada isteri, bagi nafkah pada ibu bapa tu, itu pun termasuk dalam istilah sedekah. Jadi ada 14 kelebihan. Sebenarnya banyak lagi, tapi cukuplah 14 kelebihan ini. Moga-moga kita dapat meningkatkan lagi usaha kita, mengorbankan lagi harta kita untuk kita menghadapi alam akhirat yang penuh dengan kesulitan. Tapi dengan syarat apa? Kita buat itu kerana apa? La nuridu minkum jazaan wala syukura. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk kepada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-12. InsyaAllah saya akan berikan nota pada minggu hadapan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sure.